Oke, selamat pagi dan selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini, Cikgu Ko akan mengajar, bab 7 bagi matematik tingkatan 4. Jadi dalam topik ini kita akan belajar dua jenis graf, graf jarak masa dan graf laju masa. Jadi kita akan tengok graf jarak masa dulu. Graf jarak masa. Adakah Anda pernah menaiki pengangkutan awam ke suatu destinasi? Tiket perjalanan, terutamanya tiket kapal terbang, akan mengandungi paparan waktu perjalanan semula dan angkara waktu Anda akan sampai di destinasi yang ditunjuki. Contohnya, angkara tempoh masa penerbangan domestik dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, yaitu KLIA 2 ke Miri ialah 2 jam 20 menit. Tahukah Anda bagaimana angkara masa ini dikira? Ini ialah introduction, pengenalan introduction tentang graf jarak masa. Maksudnya apakah kegunaan graf jarak masa dalam kehidupan seharian kita dan kenapa dia penting? Jadi kalau kamu pernah menggunakan kapal terbang ataupun kereta ke motosikal ke, terutama GPS, GPS. Jadi kamu boleh dapati bahwa mereka boleh buat anggaran masa. Contoh kalau saya dari sini Medamo, contoh Medamo pergi ke contoh sekolah, sekolah. Jadi kamu dapati bahwa apabila saya guna GPS, dia sana akan tulis angkara 15 menit akan sampai, 20 menit akan sampai macam itu. Jadi mereka pakai teknologi graf. Ini teknik ini, bukan teknologi. Teknik ini graf jarak masa untuk kira, Jadi graf jarak masa, masih akan Anda ingat berkaitan antara laju, jarak dalam masa yang dipelajari di tingkatan 2. Sebenarnya ini kamu sudah belajar, dalam tingkatan 2, Hanya sekarang tingkatan 4 mungkin dia silibus dia lebih mendalami lagi Laju ialah suatu keadaan yang melibatkan jarak dan masa. Masih ingat rumus bagi laju. Laju ialah sama dengan jarak bahagi dengan masa. Hafal rumus ini. Kaitkan antara laju dan dengan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak masa. Jadi graf jarak masa membolehkan gerakan suatu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Jadi maksudnya nanti kamu kena lukis graf, Pada suatu graf jarak masa, ini graf jarak masa biasanya pasti Y mesti jarak, dan pasti S mesti masa. Hafal ini biasanya memang macam ini Y pasti Y adalah jarak, pasti S adalah masa. Pasti mencancang mewakili jarak yang dilalui, pasti mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Keturunan graf ini keturunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, yaitu laju. Maksudnya keturunan graf ini masih ingat bersama bagi keturunan Y sama dengan MS tambah C. Masih ingat? Y sama dengan MS tambah C. Tengok saya cikgu boleh tulis di sini atau tidak. Y sama dengan MS tambah C. Masih ingat? Apa maksudnya M ini M ini adalah keturunan. Masih ingat? Keturunan, keturunan ini mewakili laju. Boleh faham? Yang itu kadar perubahan jarak terhadap masa. Boleh Boleh ikut bagaimanakah Anda melukis graf jarak masa? Graf jarak masa boleh dilukis jika maklumat berkaitan dengan suatu gerakan seperti berikut diperoleh. Ingat, kamu lukis graf jarak masa, lukis jarak masa, mesti mempunyai syarat-syarat ataupun maklumat yang diberi. Apakah maklumat yang diberi? Baru kamu dapat lukis graf. Pertama, mesti ada satu jadual. Jadual jarak masa. Kedua, persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Maksudnya mesti ada persamaan. Persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Ini contoh pertama. Maksudnya mana-mana satu ada. Bukan kedua-dua mesti ada. Maksudnya mana-mana satu syarat ada. Kamu boleh lukis sudah. 7, Perbandingan 1 graf jarak masa. Ini ialah syarat yang pertama. You tengok satu jadual yang diberi, masa dengan jarak, dengan memilih skala yang sesuai pada kedua-dua pasti, label nilai masa pada pasti mengufuk dan nilai jarak pada pasti mencancang.
Maksudnya kalau soalan tidak boleh skala, maksudnya kamu kena buat skala sendirilah. You tengok, you pakai nilai minimum dan nilai maksimum dia pada setiap pasti. Oke, bukan titik bagi setiap pasangan detik nilai massa jarak atas graf, kemudian sambung titik itu dengan garis lurus. Nah, ini contoh dia, you tengok. Pasti Y adalah jarak, you tengok nilai paling kecil ialah 0, nilai paling tinggi ialah 200. Jadi dia pakai skala, okay, setiap 2 cm, ingat 10 peta kecil ini, 10 peta kecil ini adalah 2 cm. Boleh? 2 cm, dia pakai 50 lah. 50, 100, 500, 150, 200. Oke, boleh? Dan kalau bagi massa, paling kecil 0, paling tinggi 20. Dan setiap 2 cm, ini sama juga, setiap 2 cm dia pakai 5 saat juga. 5, 10, 15, 20. Ingat skala yang kamu pakai mesti senang kamu lukis, jangan susah sendiri kamu lukis graf, mesti senang kamu lukis graf itu, oke? Boleh? P, you tengok dia bagi jadual, kamu boleh lukis sudah. Jadi syarat yang kedua P, persamaan diberi, kamu pun boleh lukis, oke? Kita tengok syarat kedua P, persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dan massa. Contoh, sebuah kereta berada pada jarak 4 km dari bandar. Oke, jasing hitam bergerak sejauh SKM dari bandar itu dalam AM, dalam saya rasa ini dia ada typing error, oke, dalam T saat, oke, dalam T saat, dalam T minit, sorry ya, dalam T minit. Diberi hubungan S dengan T, S ialah jarak, sebab dia pakai unit km, ada nampak? So ini jarak S. Dan T ini adalah minit, dia pakai massa. Ingat, kalau kamu tidak tahu huruf dia, cikgu apa maksudnya S dan T, kamu boleh tengok unit dia. Kamu tengok unit dia, kamu sudah tahu apa yang dia mewakili. Ini adalah jarak, ini adalah massa. Boleh? Lepas itu persamaan yang diberi S sama dengan 2T tambah 4. Ini persamaan yang diberi. Lukis graf saat, lukis graf S 9 km melawan T minit menggunakan skala yang sesuai. Oke? Maksudnya kamu buat satu jadual yang baru, oke? Buat satu jadual. Saya rasa ini maklumat ada salah, oke? Jangan tengok ini. Oke? Jadi T minit 0 dia pilih 5 minit 0 1 2 3 4. Maksudnya soalan ini dia tidak beri skala. Oke, kamu buat skala sendiri ya. Tapi kadang-kadang dia akan beri skala, nanti kita akan tengok contoh soalan dari buku tes. Jadi T 0 1 2 3 4 5 S 4 6 8 10 12 14. Macam mana dia dapat ini ya, dia ganti persamaan ini ya, dia ganti persamaan. Contoh saya pilih ini masa tu. Ini yang saya pilih pilih itu. Maksudnya ada 0 1 2 3 4 5. Lepas itu saya ganti 0 kepada T ini. Jadi saya boleh dapat jawaban S. Contoh buat di sini. Okay, S sama dengan 2T tambah 4, betul? Saya bengkok sikit. Ini ya T tambah 4. Oke, jadi S sama dengan 2. Oke, T kamu menjadi 0. Nampak? Kamu ganti 0 tambah 4. Jadi 2 adalah 0 memang 0 Jadi S kamu jawabannya lah 4. Jadi dia tahu jawaban ini lah 4. Boleh? Sama juga untuk buat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cikgu ambil 5. Contoh 5 ini. Jadi S sama dengan 2. T kamu tukar jadi 5. Tambah 4. Boleh? Jadi kamu tekan kalkulator. Ini 2 tambah 5 ialah 10. Betul? 10 tambah 4. S sama dengan 14. Jadi dia tulis 14 di sini. Boleh? Sama juga untuk 1, 2, 3, 4. Ganti T ini ya, persamaan T ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kamu boleh dapat 6, 8, 10, 12. Boleh? Supaya itu dia ada persamaan, kamu pun boleh lukis. Walaupun jadwal dia tidak beri. Oke? Jadi selepas itu, kamu sendiri buat skala lah. Oke? Pun kena senang kamu sendiri lukis punya. 1, 2, sama juga 2 cm. Oke? 2 cm kepada 2 unit untuk jarak 2, 4, 6. Kalau kamu nak pakai 1 pun boleh lah. Oke? Terpulang kepada kamu. Jadi di sini tiap 2 cm pakai 1 minit, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Oke. Jadi nanti kita coba tengok latihan dalam buku tes. Oke. Jadi kita sambung.
Okey, jadi kita tengok praktis Kentiri 7.1a. Jadi buka buku teks kamu, muka surat. Okey, muka surat 186. Okey, praktis Kentiri 7.1a ya. Jadi tadi sudah cakap kalau kamu nak lukis graf syarat dengan masa mesti ada dua syarat. Mana-mana satu syarat dipenuhi jadi boleh lukis. Pertama, okey, ialah jadual yang diberi, iaitu contoh 1 dan 2, okey. Dan satu ialah persamaan yang diberi. Okey, persamaan yang diberi, kamu boleh lukis graf. Okey, maksudnya mana satu ada, kamu boleh lukis graf sudah. Jadi kita tengok soalan 1. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh Haziq Ali untuk berjalan dari rumah ke majlis untuk menunaikan solat. Beliau memerlukan 20 minit untuk berjalan ke majlis yang terletak 300 meter dari rumah dia. Maksudnya, rumah dia pergi ke majlis itu ialah jarak dia ialah 300 meter. Lukis satu graf jarak masa berdasarkan jadual yang diberi. Jadi, jadual yang diberi, okey, jadual tapi skala tidak beri seperti yang saya cakap. Kamu lukis itu skala ikut yang sesuai dengan sendiri ya, okey, yang senang lukis. Ya, kalau kamu tengok masa dia semua beza 5, betul? Semua beza 5 ada. Betul? Dan ini kamu tengok ada semua beza 25. Okey, kalau pembezaan mereka uniform maksudnya pembezaan mereka adalah sama, jadi kamu tak perlu pergi fikir apa yang saya letak lah. Memang terus pakai nombor dia sudah cukup. Okey, jadi kamu boleh terus lukis. Ingat cara mesti lukis pada pasi Y, iaitu pasi mencancang, dan masa mesti lukis pada pasi mengufuk, okey, iaitu pasi S. Okey, jadi kita lukis graf ikut jadual yang diberi. Okey, sama juga kalau kamu nak senang sendiri lukis, jadi kamu boleh lukis pasi Y dulu. Okey, ini pasi Y. Okey, pasi Y kamu tengok jarak dia. Okey, paling kecil ialah 0, paling tinggi 300, dan dia pembezaan dia uniform sama, jadi kamu boleh terus pakai ini ya. Maksudnya kamu boleh terus plotkan 0, 75, 150, 225 dan 300. Okey, jadi kamu terus plotkan jadi maksudnya kamu bermula dengan paling atas 300. Okey, beza 2 cm seperti yang tadi saya cakap. 225. Okey, 150. 75, lepas tu kosong di sini. Boleh? Okey. Okey, masa ialah pasi S. Okey, cikgu lupa, ingat ini Y kamu letak. Jangan letak Y Okey, sebab sekarang dia ada unit Ini kamu letak jarak km. Boleh? Dan masa di sini sama juga 2 cm. Okey, bermakna kosong tadi ya, beza 5. 5, 10, 15, 20 sampai 20 sahaja. Jadi kamu sini tulis masa minit. Okey, jadi kamu plotkan ikut. Okey, ikut skala yang dia beli ya di sini. Okey, jadi cikgu letak macam ini lebih senang. Okey, jadi kamu coba plotkan okey, 00, jadi kamu coba plotkan 00. Okey. Lepas tu 5 75, jadi 5 75 di sini. Lepas tu 10 150, 10 150 di sini. Dan 15 225, 15 225. Okey, 20 300. Okey, 20 300 di sini. Jadi sambung semua titik. Okey, sambung semua titik Okey. Sambung. Jadi ini lengkap untuk soalan 1. Senang kan? Okey, soalan 2. Okey, kita buat soalan 2. Jadi kita tengok soalan Encik Ngabek memandu kereta ke tempat kerja yang terletak 45 km dari rumahnya di Pekenung. Jadual di bawah menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh Encik Ngabek untuk sampai di pejabatnya di Miri dari Pekenung.
lukis satu graf jarak masa berdasarkan jadual yang diberi. Jadi jadual yang diberi, dia boleh lukis. Okey, kamu tengok pembezaan mereka ialah 0.2, betul? Ini uniform pembezaan mereka 0.2 sama. Okey. Ini pembezaan mereka sama tak? Sama. Sifil 9, betul? 9 beza semua beza 9, okey. Maksudnya kalau uniform kalau pembezaan mereka uniform sama, maksudnya kamu boleh terus lukis ikut jawapan yang mereka beri Jadi kamu boleh terus lukis juga macam tadi. Sama okey, macam tadi. Ingat sini ialah pakai sini satu salah meter, okey, lupa cikgu. Meter tadi soalan. Okey, soalan satu tadi pakai meter, okey, cikgu silap tadi. Dan soalan 2 dia pakai km, masa dia pakai jam, okey. Maksudnya di sini kamu tulis jarak km. Sebab itu semasa kamu lukis graf mesti berhati-hati macam buat kecuaian macam cikgu. Okey. Kamu boleh bermula dengan sinilah lebih senang. Okey. Jadi di sini kalau ikut buku kerja kamu paling tinggi 45. Jadi 36 27 18 9 okey 0. Okey. Ingat tiap-tiap kali belajar ialah lupa tulis kosong okey. Cikgu semak banyak memang tiap-tiap kali graf lupa kosong. Okey, masa pemulaan paling kecil 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 dan 1.0. Okey. Sambung pasti S. Jadi ingat unit tulis masa. Sekarang ialah jam bukan minit lagi. Okey, lepas tu ikut jadual dia blockkan ikut jadual dia blockkan. Cikgu letak macam ini lebih senang okey. Blockkan 0,0. Jadi blockkan 0,0. 0.29, okey, 0.29. 0.418. Okey. 0.6 ialah 27. 0.8 ialah 36. 1 ialah 45, okey. Sambung semua titik. Okey, sambung semua titik. Okey, sambung. Sangat senang kan? Okey, soalan. Okey, ini ialah dengan syarat dia ada itu jadual yang diberi. Jadi kamu boleh plotkan graf jarak bagi dengan masa. Boleh? Jadi seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Jadual tak ada lagi tapi dia bagi persamaan. Okey. Penggerakan suatu jarak bagi satu tempoh masa tertentu digambarkan oleh persamaan diberi Okey, boleh nampak. Okey, S sama dengan 8T tambah 5. Okey, S sama dengan 8T tambah 5. Dan kadang S ialah jarak, dia sudah beritahu kamu S ialah jarak, dalam cm, unit dia cm ingat. T ialah masa, unit dia ialah saat. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili gerakan jarak tersebut untuk tempoh 5 saat. Jadi dia ada syarat masa dia nak tempoh masa 5 saat. Jadi kamu berdasarkan maklumat ini, jadi kamu boleh lukis satu jadual. Okey, lukis satu jadual. Okey, jadi persamaan yang diberi. Okey, persamaan yang diberi Jadi kamu soalan 3. Okey, persamaan yang diberi adalah S sama dengan 8T tambah 5. Okey. Jadi kamu boleh buat satu jadual. Kamu pakai masa. Biasanya masa ialah di atas okey. Dia pakai saat, betul? Lepas tu bawah ini ialah jarak. Jarak sekarang dia pakai, kalau ikut buku dia pakai cm.
Okey, dan soalan dia cakap untuk tempoh di masa ini saya cakaplah kata kunci. Ingat masa dia paling kecil berapa? Kosong, betul? Tak ada negatif 1, negatif 2 saat, tak ada. Paling kecil kosong. Jadi kita bermula dengan kosong, 1, 2, 3, 4, 5 untuk lukis graf itu. Jadi kita buat kosong, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, buat satu jadual. Okey, jadual. Okey. Jadi macam mana cari jarak di sini cm? Jadi kamu boleh pakai kalkulator. Okey. Ada yang pelajar dia tidak pandai. Sebenarnya kalkulator dia boleh create satu rumus ini. Lepas tu kamu tekan saja. Tapi cara saya adalah untuk tolong pelajar yang tidak pandai buat formula di kalkulator. Kalau tidak pandai buat kalkulator, tidak apa, okey, masih buat yang sama. Maksudnya kamu tengok ini. Tengok ini ya, 8T tambah 5. Sekarang T kamu letak sama dengan kosong. Kamu pakai ini ya, T sama dengan kosong. Jadi 8 kosong tambah 5. Okey. Jadi sama dengan 8 darab kosong memang kosong. Okey, tambah 5. Jadi jawapan ialah 5. Okey, cara ini ialah untuk pelajar yang tidak pandai create formula di kalkulator. Jadi kamu boleh buat secara manual. Okey. Dan ataupun kalau kamu tidak pandai create formula di calculator, ada satu cara lagi ialah 8 kurungan, kamu tahu T ini sudah jadi kosong kan? Jadi kamu terus tekan kosong. Kurungan tambah 5. Jawapan pun bagi 5. Sekarang 1 sama juga 8 kurungan 1. Boleh? Tambah 5. Ini jawapan ialah 13. Jadi kamu boleh letak 13. Ini yang cara yang tidak pandai ya, guna create formula di calculator. Jadi kamu boleh pakai cara inilah. Okey, sama ada kamu kira secara manual. Okey, cikgu cuba satu lagi ya. S sama dengan 8T tambah 5. Jadi 8 kamu masuk 1 tambah 5. Jadi 8 darab 1, 8 tambah 5. Jadi kamu tekan calculator, jawapan 13. Okey, jadi kamu boleh buat manual, kira 1 demi 1, ganti masuk ke dalam jadual. Ataupun kamu guna kalkulator, kira 1 demi 1. Okey, masuk jadual pun boleh. Okey, boleh faham? Jadi kalau kamu pandai ya, create formula di kalkulator, okey, itu cara lagi cepat. Jadi contoh okey, oleh sebab kalkulator kamu tak ada T, jadi kalkulator tak ada T, jadi kita ganti dengan S. Ganti dengan huruf S, lebih senang. Okey, jadi kalkulator kamu tekan okey, tekan ikut dia 8 S tak perlu ini tak perlu, jadi kamu tekan ini belakang ini 8 T kamu tukar jadi S okey. Jadi kamu tekan 8, saya pemula lagi 8, boleh nampak ada nampak alpha. Okey, yang warna merah ini kamu tekan alpha. Lepas tu kamu pergi cari huruf S yang warna merah ini okey, yang warna merah ini kamu tekan S, jadi dia menjadi 8S Sebab tak ada T, jadi kita ganti dengan huruf S. Jadi tambah 5. Tekan saja. Okey. Lepas tu kamu tekan CALC. Okey. CALC calculation. CALC dia akan tanya kamu, apakah nilai S kamu nak letak? Contoh kalau saya letak kosong. Jadi saya tekan kosong. Maksudnya nilai S saya nak letak kosong, jadi saya tekan sama dengan. Okey. Jadi jawapan ialah 5. Ada nampak? 5. Okey. Kalau saya nak kira nilai S ialah 1, jadi saya tekan lagi CALC calculation. Sekarang nilai S saya nak masukkan 1. Okey, jadi saya tekan sama dengan, jadi jawapan ialah 13. Ada nampak? Cara ini lagi cepat. Kalau saya nak kalau kamu buat latihan memang kamu sudah mahir tekan. Jadi tekan lagi CALC, sekarang nak nilai 2. Okey, sama dengan, jawapan ialah 21. Okey, sekarang tekan CALC lagi, saya nak nilai 3. Okey, jadi jawapan ialah 29. Ada nampak nilai dia? Okey, cara dia sangat-sangat cepat. Jadi tekan lagi CALC, sekarang saya nak nilai 4. Okey, jawapan ialah 37.
Okey, lepas itu CLC sana ni 5, jadi jawapan ialah 45. Okey, cima masa. Tapi kalau kamu tidak pandai, okey, tekan kalkulator ini, okey, buat rumus, lepas tu kira kalkulator macam ini. Tidak apa, maksudnya ada dua cara kamu boleh pakai. Satu ialah kamu kira manual, tapi ini paling baju masalah. Okey, jujur, cikgu jujur cakap. Ini yang paling baju masa. Dan ataupun kamu kira satu demi satu macam tadi ya. Okey, 8 kurungan, lepas tu nilai berapa. Okey, kira satu demi satu pun boleh ya, tak jadi masalah. Jadi jadual sudah ada, jadi sekarang kita nak lukis graf. Okey. Jadi sekarang kita sampai lukis graf. Jadi kalau kamu tengok, okey, lukis graf, okey, you tengok 5 sampai 13 beza 8. 13 sampai 21 kamu boleh tekan kalkulator, okey, tekan, okey, pun beza 8. 21 sampai 29 beza 8. Okey, 29 sampai 37 beza 8 juga. Dan 31 sampai 45 beza 8 juga. Okey, maksudnya pembeza mereka uniform. Tapi kamu jangan lupa, kamu mesti kira dari kosong, okey? Kalau dari kosong sampai 5, beza mereka berapa? 5. Okey, adakah pembeza mereka sama lagi? Tidak sama. Kalau pembeza mereka tidak sama, jadi kalau kamu sini macam tadi ya, macam tadi kalau kamu sini letak, okey, letak 5, 13, 21, 29, 37, 45 tidak sesuai ya, sebab pembezaan tidak sama. Ini beza 5 tapi belakang beza 8. Okey. Tadi soalan kenapa boleh? Kalau kamu perhatikan tadi soalan, okey, mereka pembezaan dikira dari kosong. Kosong sampai unit yang kedua beza ialah 75. Dan seterusnya semua beza sama. Jadi kamu boleh terus pakai unit jarak ini, okey, plotkan di soalan. Okey, sebab dari kosong mereka pembezaan. Maksudnya setiap ini setiap ialah beza sama 2 cm beza 75. Okey, ini pun sama. Setiap soalan 2 tadi ya, setiap beza dari kosong semua beza 9. Okey, maksudnya pembezaan mereka ialah sama. Okey, 9. Jadi kamu boleh terus pakai jadual unit ini untuk lukis graf jarak masa. Tapi untuk soalan ini, tengok pembezaan mereka tidak sama. Okey, contoh. Okey, cikgu lakarkan di sini ya. Kalau cikgu lukis graf, contoh sahaja. Jadi kalau ini kosong, kalau ini saya letak 5, ini letak 13, ini letak 21. Kamu ada nampakkah? Mereka beza tidak sama. Ini beza berapa? Ini beza 5. Ada nampak? Tapi ini beza berapa? Ini beza 8. Ini beza 8. You tengok pembezaan mereka tidak sama. Ini jadi alien. Dia pembezaan tidak sama. Jadi kalau kamu letak 5, 13, 21 tidak sesuai lagi ya. Jadi maksudnya kamu kena cari skala yang sesuai untuk lukis graf ini. Kalau sini beza mereka ialah 8, maksudnya kalau sini beza 8 dari kosong sampai unit yang kedua ini. Kalau beza ialah 8, semua beza 8, jadi kamu letak di sini boleh ya. Okey, boleh. Sekarang tidak boleh letak sebab beza mereka tidak sama. Maksudnya kamu boleh pakai, okey, cari skala yang paling sesuai. Jadi bagi cikgu skala yang paling sesuai ialah 10. Maksudnya 2 cm kepada 10 unit. Maksudnya satu petak kecil ialah sama dengan 1 unit. Jadi, cikgu rasa skala ini paling sesuai untuk lukis pasi Y lah. Okey. Jadi untuk cima masa, jadi cikgu tadi sudah lukis okey, sudah lukis skala dia. You tengok setiap 2 cm beza 10, 10, 10 lebih senang. Okey, lebih senang. Dan masa, okey, masa saat, okey, dari kosong okey, dari kosong beza kepada unit yang kedua, jadi beza 1, 1, 1. Jadi kamu boleh terus pakai ini di pasi S, tak jadi masalah. Jadi kamu boleh plotkan. Pertama 05, jadi 05. Kamu kira satu petak kecil ialah 1 jadi maksudnya satu petak ini boleh nampak. Satu petak ini ialah 1 okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh? Maksudnya satu petak wakil 1 unit. Dan kita nak cari 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 di sini jadi kamu boleh plotkan 5. Okey, boleh plotkan 5. Boleh nampak? Plotkan 5. Jadi 1 ialah berapa? 1 ialah di sini 1 ialah 13. Jadi kamu boleh kira dari 10 10, 11, 12, 13. Boleh?
Lepas 2 ialah 21. 2 ialah 21, jadi kira dari 20, 21. 3 ialah 29, jadi kamu boleh dari 30 turun 1 petak, jadi 29. Boleh? Kalau kamu nak kira dari 20 pun boleh lah, oke? 4 ialah 37, jadi kira dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 5 ialah 45 di sini ya. Oke, kira dari 40 lah, 41, 42, 43, 44, 45. Lepas kamu siap, jadi kamu boleh sambung semua titik. Oke, betul lah, oke. Dan beza mereka sama 10, 10, 10. Oke, maksudnya pembeza mereka 10. Oke, kalau sini kamu tukar. Oke, cikgu buat satu contoh lagi. Kalau kamu sini tukar, ikut dia. Contoh contoh ini contoh sahaja. Oke, kalau kamu ikut dia 5, kalau sini kamu letak 5, 13. Oke, 21, 29, 37 dan seterusnya 45 lah. Oke, tak perlu tulis. You tengok beza ini 2 cm, ini beza berapa? Ini beza 5. Tapi ini 2 cm beza berapa? 8. You tengok pembezaan tidak uniform lagi. Ini walaupun semua ini sama, beza 8, beza 8, beza 8 dan atas pun beza 8, betul? Lagi 45 di atas. You tengok semua ini pembezaan uniform, tapi ini tidak sama. Ini beza 5. Sebab itu kenapa? Oke, skala 5, 13, 21 tidak sesuai pakai di sini ya. Tidak sesuai ya. Oke, pangkat, cikgu letak pangkat tidak sesuai. Oke, sebab itu kamu mesti cari skala yang baru untuk sesuaikan graf kamu ya. Oke. Jadi cikgu tulis balik 10, 20, 30, 40, 50. Oke, ini soalan 3. Sekarang kita tengok soalan 4. Oke, soalan 4. Leong berbicycle ke rumah Jaina yang terletak di 1.6 km dari rumahnya. Hubungan gerakan Leong dari rumah Jaina diberi oleh persamaan. Oke, persamaan diberi ya. S sama dengan 1.6 tolak 0.2 T. Dan kadang S ialah jarak dalam km. Oke, unit jarak ialah km. T ialah masa, jarak dalam minit. Lukis graf jarak masa mewakili perjalanan Leong dari tempo. Oke, dia nak masa T 0 sampai 8. Ini sangat penting. T 0 sampai 8. Oke, jadi maksudnya kamu boleh buat satu jadual. Oke, untuk soalan 4. Oke, persamaan S sama dengan 1.6 tolak 0.2 T. Ini 1.6. Jadi kamu boleh lukis jadual sama dengan tadi. Masa ialah dia pakai unit minit. Oke, jarak dia pakai km. Sekarang dia pakai km. Oke, jadi kamu boleh bermula dengan 0. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kenapa sampai 8? Sebab soalan tadi soal cakap dia nanti oke, minimum 0, maksimum ialah 8. Tadi soalan soal cakap. Jadi 0 sampai 8. Oke. Jadi macam tadi cikgu pakai cara cepat. Kalau kamu tak dapat, kamu boleh pakai seperti tadi cakap cara ini, menu kira 1 demi 1, tapi ini paling banyak masalah. Dan kedua, kamu tekan 1 demi 1. Oke, kurungan, letak kurungan. Dan cikgu nak pakai cara cepat. Jadi cikgu boleh tekan ikut dia. Ingat T ini kamu tukar jadi alpha. Oke, S jadi 1.6 tolak 0.2. Jadi tekan alpha. Tekan merah di sini ya. Ada nampak alpha S. Boleh? Tekan CALC. Jangan lupa tekan CALC. Jadi unit S kamu sekarang ialah 0. Jawapan kamu ialah pecahan. Pecahan, jadi kamu tekan ini jadi 1.6. Kalau boleh letak perpuluhan jangan letak pecahan. Oke. Jadi CALC 1. Oke, 1.4.
Oke, CALC 2. 1,2. Oke, seterusnya CALC 3. 1. CALC 4. 0,8. You tengok dia semua beza sama. Beza 0,2, betul? 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Oke, nanti kita tengok yang terakhir ini ya, kosong. Dia beza berapa? Oke, 5. Oke, CALC 5. 0,6. Oke, boleh nampak trend dia kan? Oke, CALC 6. Oke, ini adalah 0,4. Jadi ini memang 0,2 lah. Oke, sudah tahu ah. 7. Tengok 0,2. Lepas itu yang terakhir memang kosong lah. Oke. Nah, kosong. Tengok beza mereka sama. Maksudnya kamu boleh pakai skala ini ya. Oke. Sebab beza mereka 0,2. Dan dari kosong ke unit kedua pun beza 0,2. Maksudnya kamu boleh letak skala ini di pasiwa ya, boleh letak. Jadi lukis graf. Oke, sekarang kita lukis graf. Oke, lukis graf. Seperti yang saya cakap, skala mereka uniform dari kosong ke unit yang kedua semua 0,2. Oke, semua unit uniform. Jadi kamu boleh pakai skala dia. Jadi tak perlu buat perubahan. Oke, pasiwa ya jarak. Ingat jarak mesti letak di pasiwa ya. Jarak km. Oke, kamu boleh bermula dengan dia paling tinggi 1,6 kan. Jadi kamu boleh bermula dengan 1,8 lah. Oke, tinggi sikit. 1,6, 1,4, 1,2, 1, 0,8. Oke, tak cukup jadi boleh panjang lagi. 0,6, 0,4, 0,2, 0. Oke, cukup semak 6, 8, 1. Oke, ini lebih baik letak 1,0 lebih cantik kan. Oke. Oke, 1.2, 1.4, 1.6. Oke, boleh ya, cukup Jadi di pasi S adalah masa mini A. Oke, masa mini A. Ikut dia sampai 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tak cukup Oke, sini padang 8. Oke, jadi masa tulis di sini masa mini. Oke, tak jadi masalah. Oke, jadi program senang kan? 0,1,6, 0,1,6 maksudnya di sini paling atas. 1 ialah 1,4. Oke. Seterusnya 2 ialah 1,2. Oke, saya rasa tak jadi masalah. Oke, ikut dia. Oke, supaya kamu pakai skala ini. Jadi kamu boleh terus buatkan semua. Oke, 8 ialah 0. Oke, paling akhir. Jadi kamu boleh sambung semua titik ini. Oke, jadi sudah lengkap graf dia. Boleh nampak? Cukup buat macam ini ya. Oke, boleh nampak graf dia. Oke. Jadi sudah siap 4 soalan untuk praktis kendiri 7.1e. Jadi sampai sini saja untuk PTPR hari ini. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Code, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan kamu. Dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Code dan tekan lonceng di tepi ya. Jadi kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Oke, bye-bye.